bertemu kembali. Selepas sekian lama sepi tanpa kehadiran pelancong, penduduk Pulau Tioman menerima kehadiran tetamu terdiri daripada 50 kaki tangan pejabat kesihatan Rompin yang membawa bersama buah tangan berupa 1,700 dos vaksin COVID-19. Kita terus saja ke Pahang bersama Atira Haswa. Baik Atira, boleh kongsikan keadaan semasa mengenai vaksin COVID-19 untuk manfaat penduduk di Pulau Tioman? Untuk makluman Kai, semua kaki tangan pejabat kesihatan Rompin ditugaskan di 6 pusat pemberian vaksin PPV di Pulau Tioman yang terletak di Kampung Tekek, Kampung Salang, Kampung Mukut, Kampung Paya, Kampung Genting dan juga Kampung Juara. Sehubungan itu, kerajaan negeri juga berhasrat untuk membuka semula pulau tersebut bagi kunjungan pelancong domestik setelah penerimaan vaksin penduduknya mencapai kadar 80% imunisasi kelompok. Perkembangannya bersama Hazwan Azman langsung dari Pulau Tioman. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih Atira di Kuantan. Sebanyak 1,700 dos vaksin jenis Sinovac telah diterbangkan khas menggunakan helikopter bersama 50 petugas kesihatan daerah Rompin bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pulau Tioman yang berlangsung selama 6 hari bermula Isnin lalu dan tamat pada hari ini. Program vaksinasi di Pulau Tioman ini telah disambut baik oleh penduduk terutamanya di Kampung Tekek di mana sebahagian besar penduduk Pulau Tioman tinggal di sini. Dan bagi mempincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah Ketua Kampung Tekek iaitu Zulkarnain Abdul Hamid. Assalamualaikum dan apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Okey, Tuan Pat, boleh ceritakan sedikit orang kata penerimaan penduduk terhadap program suntikan vaksin? Alhamdulillah ya. Penerimaan penduduk Kampung Tekek dan juga Kampung Air Batang ya. Sebab Kampung Tekek dan Kampung Air Batang ni di bawah satu JKK ya. Penerimaan pada awalnya agak suram, maklumlah ya. Nak kena injek ni. Sebab ceritanya vaksin ni bermacam-macam ya. Sebab viral tu banyak sangat, benda yang menakutkan. Tapi alhamdulillah di saat-saat akhir penerimaan penduduk ramai ya yang mendaftar dan juga ke pusat vaksin lah ya, datang ke pusat vaksin untuk divaksin. Okey, Tuan Pat, dari segi apakah usaha yang dilakukan bagi menggalakkan penduduk di sini untuk mengambil suntikan vaksin? Saya bagi pihak JKK Kampung Tekek, Kampung Air Batang ya, mengambil pendekatan kita mewar-warkan kepada semua penduduk melalui percakapan terus muka ke muka dan juga melalui WhatsApp ya, WhatsApp kumpulan WhatsApp grup, WhatsApp kampung mengenai kedatangan pihak KKM ke Pulau Tioman khususnya di Kampung Tekek dan Kampung Air Batang ni untuk penduduk dapat menerima suntikan vaksin. Okey, mungkin boleh Tuan Pat ceritakan sikit apa harapan orang kata setelah selesainya program suntikan vaksin ni? Harapan saya sebenarnya memang sangatlah besar harapannya ya. Terutamanya hampir 2 tahun tahun lebih aktiviti pelancongan ni memang suram sangat ya. Kerana daripada PKP 1, 2 ni 3 ya. Jadi memang tiada langsung pendapatan bagi penduduk Pulau Tioman kerana pendapatan utama penduduk di sini ialah pelancongan ya. Harapan saya agar semua penduduk di Pulau Tioman ni terutamanya yang mengendalikan chalet-chalet, restoran-restoran dan juga bot ya. Mereka ni adalah frontliner ya, iaitu barisan hadapan menerima pelancong. Sebabnya pelancong datang mesti ditanya chalet, nak gunakan bot ataupun kenderaan ya untuk pelancong menyewa. Jadi kalau penduduk ataupun pengusaha-pengusaha kurang berminat untuk nak divaksin, jadi susahlah ya. Jadi harapan saya memanglah besar, memang tinggi agar semua penduduk
dapat divaksin. Walau macam mana pun di saat akhir untuk vaksin ya. Untuk walk in saja memang ramai. Maknanya apa dia kata kesedaran sudah ada ya untuk divaksin. Okay. Baik, terima kasih Tuan Pat di atas perkongsian tersebut. Diharapkan apabila imuniti kelompok di Pulau Peranginan ini telah tercapai nanti, usaha untuk kembali merancangkan sektor pelancongan dapat direalisasikan bagi menjana kembali ekonomi penduduk yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Baik, lindung diri, lindung semua. Hazwan Azman, Pulau Tioman, kembali bersama Atira di Kuantan. Terima kasih Hazwan perkongsian program vaksinasi di Pulau Tioman. Terdapat satu kluster baru dilaporkan di Pahang semalam membabitkan kluster Jalan Sonsang Temeloh dengan 15 individu disahkan positif COVID-19. Pengarah Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Bahari Chia Awangah dalam satu kenyataannya memaklumkan kluster itu dilaporkan pada 3 Julai di daerah Temeloh. Kes indeks bagi kluster ini merupakan seorang warga negara Malaysia yang telah menjalani ujian RT-PCR pada 28 Mei dan disahkan positif pada 30 Mei 2021. Hasil saringan kontak rapat seterusnya mendapati seramai 10 lagi individu dikesan positif COVID-19 melibatkan kontak tempat kerja dan kontak keluarga. Manakala seramai 114 individu telah disaring dalam kluster ini dan 15 kes dikesan positif COVID-19. Selain itu, katanya sebanyak 1,846 kes positif COVID-19 sedang dirawat di 8 hospital dan 4 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di negeri ini, manakala 217 kes berada dalam pengawasan di rumah. Berdasarkan jumlah itu, terdapat 29 kes COVID-19 positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 18 kes memerlukan bantuan pernafasan. Atau hand sanitizer. Peruntukan RM950,000 disalurkan Parlimen Indra Mahkota bagi bantuan COVID-19 kepada golongan yang terjejas akibat penularan wabak itu sejak Jun tahun lalu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM500,000 disalurkan di bawah peruntukan Parlimen bagi agihan bantuan berupa topeng muka, sanitizer, PPE dan bakul makanan. Ahli Parlimen Indra Mahkota Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut menyalurkan bantuan berjumlah RM150,000 dan tambahan RM300,000 bagi bantuan bakul makanan menerusi pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. So kita ada 500 dari peruntukan 3.5 yang kita telah belanja untuk COVID. Ada 150,000 datang dari Kementerian Wanita. Yang itu juga kita belanja khusus untuk COVID, tapi dia tidak melalui STO, jadi kita kat sini tak masuk dalam laporan ini. Dan sekarang kita ada 300,000 yang dah masuk pun bank. 300,000 daripada EPU yang PM umumkan di bawah pemulih. Jadi berapa? Jelas beliau, bantuan tersebut akan mula digerakkan selewat-lewatnya minggu hadapan. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata, setakat ini Parlimen Indra Mahkota telah membelanjakan sebanyak RM3.5 juta bermula Jun tahun lalu, merangkumi 40% perbelanjaan membabitkan kebajikan, 29% prasarana dan 31% melibatkan perbelanjaan mengurus pelbagai program serta aktiviti penduduk. Sekian bingkisan berita dari Pahang untuk hari ini. Kembali bersama Kai untuk perkembangan berita seterusnya.